itu bully cyber? Bully cyber adalah bentuk pelecehan atau intimidasi yang terjadi dalam dunia maya di mana seseorang bersengaja menggunakan teknologi dan platform digital untuk menyakiti, merendah atau mengancam orang lain. Ada beberapa bentuk bully cyber. Bentuk-bentuk bully cyber dapat mencakup pesanan kebencian, penyebaran berita palsu, pencemaran nama baik, pemerasan, penghinaan, pengungkapan maklumat peribadi atau serangan verbal secara atas talian. Statistik menunjukkan Malaysia antara 10 Malaysia berada di tempat ke-6 di peringkat global dengan sebanyak 23% kes bully cyber dan Malaysia juga berada di tempat kedua di Asia. Berdasarkan kajian, sebuah organisasi anti-bully di United Kingdom iaitu Dish the Label telah melakukan kajian dalam kalangan pengguna berusia 12 hingga 20 tahun. Platform media sosial yang disukai dan digemari oleh pembuli cyber adalah Instagram. Instagram merupakan platform yang sering digunakan untuk pembuli untuk menyeram masa iaitu sebanyak 42%. Selain itu juga, media sosial Facebook di tempat kedua iaitu sebanyak 37% kes bully cyber. Seterusnya, kesan yang dialami oleh mangsa ialah kesan emosi, kesan sosial, mental dan fizikal. Disebabkan kesan tersebut, mangsa mengalami kemurungan, stres yang berlebihan, kurang keyakinan diri, pengasingan diri, gangguan tidur dan banyak lagi. Selain itu juga, remaja adalah kelompok yang sangat mudah terjebak dalam bully cyber. Mereka mungkin kurang memiliki pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakan atas talian dan seringkali tidak tahu cara untuk mengatasinya atau melaporkan masalah ini kepada pihak yang sepatutnya. Ini dapat memberi impak yang lebih besar pada kesejahteraan mereka. Penting untuk mengatasi jenayah bully cyber dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan tentang etika digital, penguatan undang-undang yang lebih baik, peningkatan kesedaran masyarakat dan sokongan yang memadai bagi mangsa. Kolaborasi antara individu, sekolah, platform online dan organisasi masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi jenayah bully cyber ini secara efektif. Yang pertama, mengenal pasti konsep etika dalam membendung isu gejala sosial sesama manusia. Yang kedua, mengkaji jenayah cyberbully yang menyumbang dalam peningkatan gejala sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mengenal pasti langkah bagi memberi kesedaran terhadap tindakan oleh cyberbully. Dan yang terakhir sekali ialah mengenal pasti kemahiran beretika dalam penggunaan teknologi pada masa kini. Pertama sekali, menilai kesejahteraan emosional secara umum, maksudnya selain stres, kecemasan dan depresi, kajian ini dapat mencakup penilaian terhadap kesejahteraan emosional secara keseluruhan pada korban cyberbully. Ini melibatkan pengukuran variabel seperti tingkat kepuasan hidup, tingkat emosi positif dan negatif, dan kualiti hidup secara umum. Yang kedua, mengidentifikasi gejala-gejala gangguan tidur. Kajian ini akan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang gangguan tidur yang dialami oleh korban cyberbully. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner atau pemantauan tidur untuk mendapatkan informasi tentang kesulitan tidur, insomnia atau perubahan pola tidur yang mungkin akan terjadi pada korban cyberbully. Yang seterusnya ialah mengeksplorasi strategi pemulihan dan intervensi. Kajian ini akan mengeksplorasi strategi dan intervensi yang dapat membantu korban cyberbully memulihkan diri dan membangunkan kembali rasa percaya diri dan kepercayaan kepada orang lain. Hal ini dapat meliputi dukungan psikologis, program pencegahan cyberbully, pelatihan keterampilan sosial dan pengembangan mekanisme coping yang efektif. Seterusnya ialah mencari strategi pemulihan akademik. Kajian ini akan mencari strategi dan intervensi yang dapat membantu korban cyberbully dalam memulihkan kinerja akademik mereka. Penelitian dapat melibatkan penilaian terhadap efektivitas metod pendekatan, dukungan akademik, kaunseling atau program pelatihan keterampilan untuk mengatasi kesulitan fokus belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Selain itu ialah mengevaluasi dampak isolasi sosial terhadap hubungan sosial. Kajian ini menganalisis dampak isolasi sosial yang dialami oleh korban cyberbully terhadap hubungan mereka dengan teman dan keluarga. Penelitian dapat melibatkan evaluasi terhadap perubahan dalam kualitas dan frekuensi interaksi sosial, dukungan emosional dan persepsi korban terhadap dukungan sosial yang tersedia ada. Yang seterusnya, meneliti strategi pemulihan kesihatan fizik. Kajian ini untuk mencari strategi dan intervensi yang dapat membantu korban cyberbully dalam memulihkan kesihatan fizik mereka. Penelitian dapat melibatkan penilaian terhadap efektivitas program manajemen stres, dukungan kesihatan dan psikologis atau pendekatan yang lain. Terusnya, mengkaji penyampaian melalui media periklanan juga penting bagi mengatasi apa jua masalah cyberbully di negara ini.
Pada hari ini, terdapat banyak pilihan media yang digunakan dalam periklanan. Media cetak seperti akhbar, majalah. Media elektronik pula seperti radio, televisyen dan internet. Manakala media luaran seperti poster dan papan iklan. Media merupakan penghubung yang penting untuk menyampaikan mesej dengan cepat dan meluas. Dengan adanya media, semua golongan masyarakat dapat mengetahui isu cyberbully tidak kira di mana mereka berada. Pemilihan media yang betul penting supaya mesej yang disampaikan itu benar. Membuat perbandingan antara kempen-kempen kesedaran yang lain tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana strategi sesuatu kempen itu berjaya atau tidak berjaya. Di sini kita boleh membuat kajian terhadap konsep yang digunakan dan sekaligus kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan terhadap sesuatu kempen. Membuat kajian terhadap keunikan sesuatu kempen itu. Apakah elemen yang digunakan untuk menjayakan kempen tersebut? Dari situ kita dapat mengetahui bagaimana membuat kempen kesedaran yang berkualiti dan mudah diingati oleh semua lapisan masyarakat. Kajian terhadap pesaing-pesaing juga akan dibuat untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap kempen kesedaran. Yang seterusnya, mengkaji kesan keberkesanan kempen tujuannya adalah untuk mengetahui apakah daya-darikan yang terdapat pada setiap kempen kesedaran seperti menggunakan slogan yang dapat menarik perhatian orang ramai supaya orang ramai akan mudah ingat terhadap sesuatu kempen itu. Mengkaji strategi periklanan yang digunakan untuk membuat kempen yang lebih efektif. Selain itu, mengkaji mutu persembahan yang disampaikan oleh setiap kempen. Yang seterusnya, mencari data dan informasi kumpulan sasaran, media dan strategi supaya dapat mewujudkan kempen yang lebih berkesan. Mendapatkan maklumat tentang strategi dan media yang digunakan dan mengkaji kumpulan sasaran untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dikehendaki oleh mereka. Isu buli cyber atau cyberbullying telah menjadi perhatian publik seiring dengan perkembangan dan penggunaan teknologi digital. Meskipun tidak ada tangga pasti yang dapat ditentukan, buli cyber mulai menjadi isu yang signifikan pada awal 2000-an seiring dengan peningkatan aksesibilitas internet berbagai masyarakat. Perlu dicatat bahawa sebelum era internet, bentuk-bentuk perilaku seperti pelecehan verbal, intimidasi dan penghinaan masih ada di dalam konteks offline. Namun dengan adanya platform digital dan media sosial, buli cyber memperluas lagi dan kemungkinan penyebaran meluasnya lebih dampak serta anonimitas yang memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Seiring berjalannya 2021, seorang remaja perempuan bernama Ain Husniza mengalami penghinaan dan pelecehan secara daring setelah ia mengungkapkan pengalaman pelecehan seksual di sekolah. Dia menjadi korban serangan di media sosial termasuk ancaman dan penghinaan yang meluas. Yang kedua ialah kes Asfar Firdaus. Asfar Firdaus merupakan antara mangsa body shaming yang sering menjadi sasaran warganet di media sosial. Menurut model berumur 25 tahun itu, dia sering menjadi mangsa body shaming kerana dirinya yang dilahirkan sebagai albino. Masyarakat menganggap albino sebagai sesuatu yang pelik. Mangsa pernah menerima kata-kata yang tidak patut di media sosial. Dan kes yang ketiga ialah kes Suhanizan Mat Siddiq. Seorang personality media ataupun influencer telah membuat satu rakaman video dan telah mengeluarkan pelbagai kata-kata yang kesat kepada Suhanizan dengan menyamakan bentuk tubuhnya dengan haiwan, termasuk memaparkan gambar Suhanizan yang bersama anaknya sebelum video berkenaan menjadi tular di sosial media. Ini telah mengakibatkan Suhanizan untuk melakukan saman malu terhadap influencer berikut yang telah menghinanya menerusi laman Facebook. Suhanizan mengetahui perkara berikut dari teman sekerjanya. Oleh itu, kepentingan falsafah etika dalam penggunaan teknologi ialah nilai murni. Nilai murni adalah antara cara yang
dapat membina keharmonian, kekuatan dan juga pembangunan individu serta masyarakat. Nilai ini perlu dikembangkan lagi bagi membendung krisis yang dihadapi sekarang masyarakat yang berada di dalam dunia teknologi. Internet boleh dijadikan senjata untuk membeli. Contohnya, dengan adanya nilai murni, seorang pengguna internet wajar tahu hak penggunaannya dan tidak menggunanya dengan sewenang-wenangnya. Selain itu, falsafah etika juga memfokuskan kepada aktiviti yang berfikir memberikan penekanan dan panduan untuk melahirkan kehidupan yang baik yang membawa kepada kebahagiaan dan melahirkan insan yang mulia. Untuk menangani masalah buli jenayah cyber, terdapat beberapa langkah yang penting. Yang pertama, kesedaran dan pendidikan. Iaitu penting untuk meningkatkan kesedaran tentang buli jenayah cyber dan kesan negatifnya. Program pendidikan yang melibatkan pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat secara keseluruhan dapat membantu mengenal pasti, mencegah dan menangani kes buli jenayah cyber. Yang kedua adalah asas dan garis panduan. Perlu ada panduan yang jelas dan komprehensif bagi pengguna digital tentang tingkah laku yang dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam talian. Ini termasuk amalan etika dalam penggunaan media sosial, perlindungan privasi dan tindakan yang boleh diambil jika menjadi mangsa buli jenayah cyber. Yang ketiga, sokongan emosi dan psikologi. Menjadi mangsa buli jenayah cyber boleh memberi kesan emosi dan psikologi yang serius. Oleh itu, sokongan emosi dan psikologi perlu disediakan untuk membantu mangsa pulih dari kesan trauma dan membangun semula keyakinan diri mereka. Yang keempat, kerjasama dengan pihak berkuasa. Kerjasama antara individu, institusi pendidikan, platform media sosial dan pihak berkuasa adalah penting dalam menangani kes buli jenayah cyber. Pihak berkuasa perlu dilibatkan untuk menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang terhadap penjenayah-jenayah cyber. Yang kelima, perundangan dan penguasaan undang-undang. Undang-undang yang jelas dan berkuat kuasa perlu ditetapkan untuk melindungi mangsa buli jenayah cyber dan mengenakan hukuman kepada penjenayah penguasaan undang-undang yang tegas dapat membantu mengurangkan kes buli jenayah cyber. Langkah-langkah ini adalah penting dalam menangani dan mencegah buli jenayah cyber. Semua pihak termasuk individu, pihak berkuasa dan platform digital perlu bekerjasama untuk mencipta persekitaran dalam talian yang selamat dan mampan. Secara kesimpulannya, pendidikan falsafah etika dalam penggunaan teknologi dalam menangani isu cyberbuli ini adalah sangat penting. Falsafah etika dalam penggunaan teknologi yang salah bukan sahaja mempengaruhi emosi seseorang mangsa, tetapi juga boleh memberikan kesan yang lebih buruk seperti hilang keyakinan diri, kemurungan, malah boleh berlakunya bunuh diri. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai seperti menggunakan kata-kata yang berbau lucah, ugutan serta penyebaran fitnah ataupun maklumat yang tidak betul juga boleh mempengaruhi emosi dan tingkah laku seseorang remaja. Untuk mereka bertindak secara agresif, sama ada mereka mencederakan orang lain atau dirinya sendiri. Oleh itu, langkah-langkah efektif harus diambil oleh pihak berwajib agar kesedaran terhadap amalan ini dan kesan negatif buli cyber ini dapat diterapkan di dalam minda masyarakat, terutamanya golongan anak-anak muda.